Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita sama-sama berada di ruangan maya ini. Mudah-mudahan perkongsian atau bincang kita pada pagi ini akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dan untuk kita sebarkan kepada yang lain. Apa khabar semua sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan sihat, sentiasa dalam keadaan semangat dan istiqamah untuk kita menuntut ilmu sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Sebagaimana yang telah dimaklumkan, insya-Allah pada pagi ini kita akan bahaskan tentang tajuk iaitu Ya'jud wal Ma'jud. Satu tajuk yang besar yang merupakan di antara tanda daripada tanda-tanda besar kiamat yang telah dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk secara lebih dalam berkaitan Ya'jud Ma'jud ini, perlu kita tahu bahawa apakah yang dimaksudkan Ya'jud wal Ma'jud. Bahasanya, kenapa dipanggil Ya'jud Ma'jud ni? Atau nama dia begitu? Kita tengok satu persatu nanti. Kalau kita bahaskan dalam pembahasan bahasa, Ya'jud dan Ma'jud ini diambil daripada perkataan Ajjat an-naru ajjajan idza tahabat. Iaitu api itu dikatakan ajja, api yang menyala-nyala. Atau dari kata ajaj, iaitu air yang mendidih dengan amal sangat sehingga bergejolak. Yang air itu, air yang mendidih tu. Dia kata air yang menggelegak tu. Okay. Bergoncangnya air tersebut. Okay. Jadi gambarannya adalah merujuk kepada satu bentuk keadaan makhluk yang manusia, bukan alien, bukan makhluk asing dan sebagainya, tapi dia merupakan manusia yang telah dikhabarkan akan keluar pada akhir zaman. Akan keluar pada akhir zaman. Makhluk ini, dia dah ada. Cuma dikurung sementara di tempat yang tidak diketahui tempatnya dan akan dikeluarkan pada akhir zaman. Maka, jumhur ulama' menjelaskan bahawa perkataan Ya'jud wal Ma'jud ini, dia rentetan daripada keadaan yang memberi gambaran kehancuran dunia. Memberi gambaran kehancuran dunia pada masa akan datang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 99, Allah kata kami biarkan mereka pada hari itu, iaitu hari kehancuran dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Keadaan Ya'jud Ma'jud itu bercampur aduk antara satu sama lain ketika mana hari menghampiri pada kehancuran dunia. Jadi pertama sekali kita tahu bahawa Ya'jud Ma'jud ini merupakan keturunan daripada Nabi Adam AS sebagaimana kita. Cuma pembahasannya adalah sedikit pandangan-pandangan, adalah sedikit perbezaan sedikit antara bagaimanakah kemunculan Ya'jud Ma'jud tersebut. Pandangan pertama mengatakan bahawa dia merupakan adalah mereka lah, dia bukan dia seorang ramai. Mereka merupakan keturunan Adam AS dan Hawa. Keturunan Adam AS dan Hawa. Tapi ada setengah pandangan kata dia merupakan keturunan Adam sahaja, bukan Hawa. Macam mana pula? Iaitu dikatakan ini pandangan ulama, Adam bermimpi kemudian mengeluarkan sperma dan spermanya itu bercampur dengan tanah lalu terbentuklah Ya'jud Ma'jud. Itu pandangan pertama, tetapi tak ada dalil yang khusus, tak ada dalil yang sahih tentang perkara ini. Tak ada sumber yang benar lah. Tak ada sumber yang kuat mengatakan betulnya pandangan ini. Tetapi Ibn Jarir berkata, kami tidak mengetahui seseorang pun ulama salaf yang berpendapat begitu selain Ka'ab Abhar. Dan pendapat itu telah ditolak kerana hadis itu hadis daif, hadis yang lemah. Atau hadis marfu'. Hadis marfu' ni hadis yang inilah hadis yang palsu. Yang mengatakan bahawa Ya'jud Ma'jud berasal daripada keturunan Nuh. Asal-asal Ya'jud Ma'jud ini dia Adam AS, kemudian daripada keturunan Nuh. Nuh ini tuan-tuan dan ibu-ibu ayah sekalian, dia ada 3. Selepas banjir besar sekali, tinggal 3 keturunan dia. Iaitu Sam, Ham dan Yafith. Sam, Ham dan Yafith. Dan keturunan Ya'jud Ma'jud ini berasal daripada Yafith tersebut. Yafith yang akan membawa kepada Ya'jud dan Ma'jud. Kita Allah alam lah, kita daripada Sam ke atau Ham. Tapi yang Yafith ini digambarkan oleh ulama bahawa dialah membawa kepada Ya'jud dan Ma'jud. Baik, dalil yang menunjukkan bahawa mereka tu, Ya'jud Ma'jud itu berketurunan Adam AS
adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayka fayaqulu akhrij ba'athan nar qala wa ma ba'athun nar qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'ata wa tis'ina fa'indahu yashib as-saghiru wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Qalu wa ayyuna dhalikal wahid? Qala abshiru fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfan. Hadis ini nak jelaskan kepada kita ni bagaimana keadaan Ya'juj Ma'juj ni. Nabi bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Adam. Lalu Adam menjawab, aku sambut panggilannya, ya Allah. Dan dengan bahagian aku menerima perintahmu, ya Allah. Segala kebaikan berada di tanganmu. Kemudian dia berfirman, keluarkanlah pasukan ahli neraka. Ana bertanya, apakah pasukan ahli neraka? Allah berfirman, dari setiap 1000 orang ada 999 orang. Maka ketika itu, anak-anak kecil rambutnya mendadak beruban. Setiap orang yang hamil melahirkan kandungan dan kamu lihat manusia sama mabuk padahal mereka tidak mabuk. Melainkan hanya azab Allah itu pedih. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kedudukan kita kalau yang bukan pasukan neraka itu hanya 1 orang di antara 1000 orang? Beliau menjawab, bergembiralah kerana di antara kamu hanya seorang sedang dari kalangan Ya'juj Ma'juj 1000 orang. Nak katakan permulaan tu, iaitu ramai tak ramai Ya'juj Ma'juj ini, ramai tak dalam 1000 orang, 999 itu merupakan Ya'juj Ma'juj dan seorang di antara kita. Nisbah dia, sebelum saya ada cerita 1 nisbah 99, bukan. 1 nisbah 9,999. 9 daripada 1000 orang, 900, daripada 1000 orang, 999 itu merupakan Ya'juj Ma'juj kita seorang. Daripada 1000 tu. Daripada 1999 itu merupakan Ya'juj wal Ma'juj. Ramainya Ya'juj Ma'juj ini. Bukan yang sedikit. Sebab tu dikatakan bila keluar dia akan merosakkan apa sahaja yang berada di luarnya. Apa yang ada di hadapannya air, maka kering air tersebut. Ada tumbuh-tumbuhan, maka licinlah. Ada binatang-binatang, maka matilah binatang-binatang tersebut. Sebab Ya'juj Ma'juj yang begitu ramai. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Ya'juj Ma'juj itu berasal dari anak Adam, dan kalau mereka dilepaskan ke tengah-tengah manusia pasti akan merosakkan penghidupan dan kehidupan mereka. Dan tidak seorang pun dari mereka yang mati melainkan meninggalkan 1000 orang keturunan atau lebih. Nak gambarkan ramainya Ya'juj Ma'juj ini. Dan digambarkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, iaitu kalau Ya'juj Ma'juj ni keluar, nak katakan keadaan manusia tu, budak-budak akan beruban. Sebab apa? Sebab apa jadi beruban? Uban yang kita keluar, kebanyakan tengok, budak muda dah ada uban. Sebab banyak berfikir di antaranya lah. Banyak berfikir, mungkin ada orang, ada sudut saintis, dia akan bagi tahu lebih spesifik. Bila banyak berfikir, maka uban cepat keluar. Putih rambut. Banyak berfikir. So tengok macam mana makcik ni, elok je kan, dah berumur tapi rambutnya still hitam. Mungkinlah dia tidak banyak berfikir. Dan mungkinlah apa yang problem yang ada tersebut dia dapat diselesaikan, maka dia tak perlu fikir kuat dan uban tak keluar. Mungkin jugalah begitu. Jadi nak katakan bahawa bila Ya'juj Ma'juj nak keluar ni, ramai orang akan berfikir tentangnya sampai budak-budak pun beruban. Satu. Kalau orang perempuan itu sedang mengandung, maka dia akan melahirkan anak tu. Sebab dalam keadaan huru-hara kiamat tu, huru-hara nak sampai kepada kehancuran dunia itu. Beranak terus kalau siapa yang mengandung. Ketika itu tak adalah nak simpan semua, tak ada dah. Nak jaga kat mana-mana pun tak ada dah. Okey, baik. Itu berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj, maka jumlahnya cukup ramai. Cukup ramai. Dan kita akan tengok bagaimanakah pula sifat Ya'juj wal Ma'juj. Sifat Ya'juj dan Ma'juj ini. Sifat mereka sebagaimana disebut dalam beberapa hadis ialah seperti anak cucunya, iaitu tidak fasih berbicara. Salah satunya adalah Ya'juj Ma'juj ni tak fasih berbicara. Fasihan, masuk fasihan. Fasihan ni apa yang disampaikan tersebut jelas.
Jadi bila tak fasih ni merujuk kepada dia bercakap tapi tak jelas kita tahu nak cakap apa. Tak jelas. Jadi dia tak fasih bercakap dan sebutannya tak jelas, maka dia tak ada fasih, dia tak ada baligh. Maksud fasih ini, apa-apa sahaja disampaikan tersebut jelas dan diterima oleh pendengar. Maksud tafasir ini di kalangan mereka itu, di kalangan Ya'juj Ma'juj, mereka fahamlah bahasa mereka. Tapi bila dia keluar, kita di atas dunia tak tahu bahasa apa yang dituturkan sampai keseluruhan mereka, kita atas dunia tak tahu, tak faham bahasa yang dituturkan. Jadi tak fasih. Kalau balik pun memang tak sampailah. Kalau tak fasih, macam mana nak sampai makna pada kita? Contoh kita pergi ke tempat satu kawasan di luar daripada negara kita ni, bahasa tersebut mereka menggunakan bahasa yang berbeza-beza daripada bahasa kita. Bukan bahasa Inggeris, bukan bahasa France, bukan bahasa Spain. Mereka itu fasih dan mereka balik kepada golongan-golongan yang berdekatan. Orang belajar, orang tahu, oh ini bahasa Perancis. Kita tak faham sangat tapi tahu ini bahasa Perancis, bahasa sampai. Maknanya taklah difahami tapi sampai. Tapi untuk Ya'juj Ma'juj ini, bahasa dipakai memang tak tahu bahasa apa. Dan tak fasih langsung bahasa dia. Itu pertama bahasa lain. Yang keduanya ialah sepet matanya. Mata sepet. Mata sepet. Kita tak boleh nak gambarkan, nak sandar kepada bangsa lain, tapi mata sepet. Matanya sepet. Jadi jangan kita kata balik nanti, tengok, kau ni mata sepet ni, dengan pagi tadi Ustaz kata mata sepet ni Ya'juj Ma'juj. Jangan macam tu pula kan. Marah, bergaduh kita. Mata, tapi gambaran je lah. Ya'juj Ma'juj antara sifat-sifatnya tadi, itu matanya sepet. Kemudian, kecil hidungnya. Mata sepet, hidung kemik. Ini hidung kemik lah kita kata. Yang istilah mudah hidung kemik. Hidung kecil, mata sepet. Hidung kecil, mata sepet. Kemudian, perang atau merah rambutnya. Rambut warna perang, warna merah. Rambut warna perang, warna merah. Dan terakhir, lebar dahinya. Dahi ni cukup luas. Rambut warna perang. Mata sepet. Hidung itu kemik. Itu sifat-sifat Ya'juj wal Ma'juj. Ini sifat yang mana kita kena lihatlah. Sekiranya kita ditakdirkan panjang umur dan sempat untuk bertemu Ya'juj Ma'juj, maka ini tanda-tanda dan juga sifat-sifat Ya'juj Ma'juj. Badan jasad dia tu begitu. Badan jasad dia begitu. Ibn Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah, dari ibu saudaranya, iaitu ibu saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah sedangkan jari baginda sengat, dibalut kerana disengat oleh kalajengking. Lalu baginda bersabda, kalau kamu mengatakan tidak ada permusuhan, padahal sesungguhnya kamu sentiasa memerangi musuh, sehingga datanglah Ya'juj dan Ma'juj yang lebar dahinya, sepet matanya, menyala-nyala rambut merahnya. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, wajahnya seperti palu atau seperti perisai. Gambaran begitu. Tadi, yang mula-mula, mata sepet, hidung kecil, dahi luas. Kemudian digambarkan juga muka dia tu. Muka macam perisai, muka tebal. Macam mana kita nak istilahkan muka macam perisai? Muka dia tu, kita tengok muka orang yang muka tebal. Muka tebal menahan malu tak? Muka tu muka yang keras. Nampak muka keras. Muka yang ganas. Kita tengok muka tu kalau contoh, kita kata gangster yang besar. Ini dah kata dah lautan mana, daratan mana tak lejah. Maka muka tu nampak muka tu kasar dan tebal. Kalau kena pisau kecil-kecil ni memang tak ada apa-apa lah, tak luka apa-apa lah, nak kata tebal, tak tebal muka. Macam itulah gambaran kepada sifat Ya'juj Ma'juj tu. Ibn Hajar mengemukakan beberapa asar tentang sifat Ya'juj Ma'juj ini, tetapi riwayat tersebut daif lah. Ini riwayat daif yang telah dimukakan oleh Ibn Hajar. Di antara asar-asar tersebut, pertama ini yang kita nak, yang sebar-sebar ni macam rupa Ya'juj Ma'juj tu. Pertamanya, satu golongan yang tubuhnya seperti pohon yang sangat besar. Satu golongan Ya'juj Ma'juj ini dikhabarkan besar tak besar macam pohon. Besar semacam pohon ni. Sebab mungkin dinisbahkan kepada keturunan Adam AS yang besar-besar. Itu satu bentuk. Yang kedua, satu golongan yang tingginya 4 hasta.
Satu hasta macam ni. Jadi kalau 4 hasta lebih kurang macam kita lah. 4 hasta lebih kurang tinggi average kita lah 160 ke 170 cm lebih kurang macam itulah. Okay. Itu nombor 2. Dan kemudian satu golongan yang membentangkan telinganya dan mempertemukan dengan telinga satu lagi. Telinganya panjang dan lebar. Ini saya katakan pada minggu sebelum ni. Telinganya besar, sebelah telinga, contoh telinga sebelah kiri ni sebagai hamparan tidur, sebelah kanan sebagai selimut. Nak kata begitu, besar tak besar Jumaat ni. Besar telinga lah, mungkin badannya kecil. Yang besar telinga, mungkin badan kecil. Jadi gambarkan kalau gajah, saya tengok itu gajah badan besar, telinga besar. Ini nak katakan Ya'juj Ma'juj ni badan kecil, telinga besar. Sebelah telinga boleh buat hamparan, sebelah lagi boleh buat selimut. Kata besar. Tapi itu merupakan pandangan yang daif, pandangan yang lemah. Okay, baik. Maka itu riwayat yang daif. Dalam riwayat lain disebut pula bahawa tinggi mereka ada yang sejengkal. Ada sejengkal, tinggi tu sejengkal. Riwayat sejengkal. Ada 2 jengkal dan ada 3 jengkal. Itu yang daif semualah. Tapi menurut riwayat-riwayat yang sahih disebut bahawa mereka adalah orang-orang kuat yang tidak ada seorang pun yang mampu memeranginya. Sehingga tidak mungkin mereka ni setinggi sejengkal atau 2 jengkal. Nak khabarkan hadis itu merujuk pada keadaan Ya'juj Ma'juj ni orang kuat. Orang yang kata kalau keluar itu orang tak akan sanggup berhadapan dengannya. Mana mungkin kalau kata kuat, takkanlah sejengkal. Kalau sejengkal kita, sejengkal boleh pijak sejengkalnya. Sejengkal daripada atas tanah. Tapi kalau digambarkan Ya'juj Ma'juj ni orang yang bangsa yang kuat, bangsa yang ganas, maka dia tidak bolehlah pendek seperti itu. Mungkinlah mereka besar-besar. Kalau gambaran pertama tadi, menggambarkan Ya'juj Ma'juj ni golongan yang badan yang besar, mungkin itulah hakikat Ya'juj Ma'juj yang sebenarnya. Wallahu alam. Dan kita akan lihat nantilah dalam pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut tentang Ya'juj Ma'juj ni. Baik. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sa'man disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Isa alaihissalam akan keluarnya Ya'juj wal Ma'juj dan tidak ada seorang pun yang mampu memeranginya, dan Allah menyuruh Isa alaihissalam menjauhkan kaum muslimin dari jalan yang ditempuh Ya'juj Ma'juj sambil berfirman kepada Isa alaihissalam, kumpulkan hamba-hambaku ke gunung. Maka kita tengok flashback bila mana Imam Mahdi turun, keluar, Mahdi betulkan keadaan dunia kita ni, kemudian Dajjal keluar. Dajjal keluar buat fitnah-fitnah yang mana manusia tak dapat mengelaknya. Nabi Isa turun. Nabi Isa turun di Damsyik dan di Menara Putih, maka Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Bila Nabi Isa bunuh Dajjal, maka keluarlah Ya'juj wal Ma'juj. Keluar Ya'juj Ma'juj, jadi Allah bagi tahu kepada Isa alaihissalam, maka kumpulkanlah semua hambaku ke gunung. Pergilah ke gunung. Nak gambarkan bahawa memang kita tak boleh nak hadapi Ya'juj Ma'juj ni. Satunya bilangannya mereka yang ramai. Yang keduanya mereka lah kuat. Ramai dan kuat. Jadi Allah telah perintahkan kepada Nabi Isa untuk bawa semua manusia kaum muslimin yang ada ketika itu untuk berpindah ke tempat yang lain. Baik. Perkara ini akan dikemukakan lagi dalam bicara seterusnya lah. Dalil akan keluarnya Ya'juj Ma'juj ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Kalau kita lihat dalam pembahasan bahasa. Dalam ayat ini Allah kata hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa min kulli hadabin yansilun. Gambaran awal dalam ayat ini Allah kata sehingga apabila dibukakan Ya'juj Ma'juj, buka apa? Maka ini merupakan satu bentuk ijaz ataupun ringkasan maksud yang telah dibuang itu adalah bukan sadda. Asal-asal ayat ni kalau diikutkan dalam sudut bahasa, hatta iza futihat sadda Ya'juj wa Ma'juj. Maksudnya sehingga apabila dibuka benteng. Sadda tu benteng,
Ya'juj wa Ma'juj. Maka keluarlah mereka. Okey, maksudnya apa tadi? Hingga dibukakan tembok. Tembok Ya'juj wa Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, iaitu hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelelaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Sesungguhnya kami akan lalai tentang ini, bahkan kami adalah orang yang zalim. Maka sebagaimana yang Allah bagi tahu kepada Nabi Isa itu, hanya orang-orang yang beriman saja yang bersama dengan Nabi Isa akan berada dan menyelamatkan diri di kawasan-kawasan gunung. Maka orang kafir kat mana? Orang kafir ketika mana Ya'juj keluar, maka mereka akan bagi tahu, oh celakalah gitu. Sebab apa? Sebab mereka dah tak boleh buat apa. Ya'juj keluar ni, dia tak kira, oh ni geng kita ni, orang kafir, kita join sekali, tak ada. Disapu bersih semua sekali. Ya, tak kira orang tu kafir ke, orang Islam ke mana berada di laluan dia akan sapu semua sekali, dia akan musnahkan semua sekali. Baik, apa kaitan yang kita lihat di antara Ya'juj Ma'juj dengan Zulkarnain ni? Sebabnya ada perkaitan yang besar kerana yang membina tembok besar itu adalah merupakan Zulkarnain. Zulkarnain. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 92 hingga 99. Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa atba'a sababa hatta iza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya zal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Surah Kahfi ayat 92 hingga 99. Apa maksudnya? Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain daripada jalan yang biasa hingga apabila dia sampai di antara dua buah gunung, dia dapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti perbicaraannya. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepada kamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, iaitu manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berikanlah aku potongan-potongan besi, hingga ketika besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikanlah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak boleh mendakinya dan tidak boleh pula melubanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, maka akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhan itu adalah benar. Kami biarkan mereka pada hari itu, hari kehancuran dunia yang dijanjikan oleh Allah, bercampur aduk antara yang satu dan yang lain. Kemudian ditiup lagi sekali, lalu kami kumpulkan mereka itu semua sekali. Itu ayat yang Allah telah jelaskan bagaimana permulaannya Ya'juj Ma'juj dikurung di dalam satu tembok yang besar. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemudahan kepada Zulkarnain, seorang raja yang saleh, untuk membuat dinding yang besar untuk menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj yang suka membuat kerosakan di bumi dengan manusia. Ya'juj Ma'juj ni daripada dulu lagi dia suka buat kerosakan di bumi dengan manusia ni. Jadi di antara perkara yang berlaku adalah bila mana Ya'juj Ma'juj keluar dan berada di situ ada perkampungan manusia. Ada perkampungan manusia, maka manusia tersebut ketika Zulkarnain datang, diminta bantuan daripada Sultan Zulkarnain untuk membina tembok yang besar
untuk menghalang daripada Ya'juj Ma'juj berterusan bawa kerosakan kepada mereka. Baik. Zulkarnain ni siapa sebenarnya ni? Zulkarnain ini namanya kalau ikut Ibn Abbas kata namanya ada Abdullah bin Abdul Dahaq bin Ma'ad. Dan ada yang mengatakan namanya adalah Mus'ab bin Abdullah bin Kinan dari suku Azad dan Qadan. Ada pula kata yang lain lah. Ia sebut Zulkarnain kerana ia telah mencapai wilayah timur dan barat. Zu tu nampak dua. Zu tu masuk dua. Jadi kalau kita merujuk kepada Zu ini, jadi dia telah menguasai timur dan barat. Kekuasaannya telah menguasai timur dan barat, maka digelarkan dia dengan Zulkarnain. Ya, Zulkarnain. Maka digambarkan di sini apabila telah datang waktu yang ditentukan dan kiamat telah dekat. Maka pecahlah dinding itu dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dengan kecepatan dan kemampuan luar biasa yang tiada seorang pun yang mampu menghalangnya. Lantas mereka membau ke tengah-tengah masyarakat dan menyebarkan kerosakan di muka bumi, dan ini merupakan pertanda sudah dekatnya ditiup sangkakala dan kehancuran dunia serta datangnya kiamat sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis yang akan datang lah. Okay. Baik. Jadi jelas kepada kita bila mana Ya'juj Ma'juj ni keluar akan datang pada masa akan datang, sebab Nabi SAW bagi tahu bahawa Ya'juj Ma'juj telah buat lubang. Dia lubang macam ni lah saiz dia. Telah dikorek lubang tu saiz begini. Bila dikorek lubang saiz begini, dia balik keesokan hari dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tutup balik lubang tu. Dan hari ni orang mencari tempat Ya'juj Ma'juj ni. Pergi cari. Orang merata pergi cari. Ada yang tulis dalam status mereka, dia buat video amatur, telah menjumpai dikatakan tembok Ya'juj Ma'juj. Sebab apa? Kawasan pegunungan di antara dia kata kawasan tempatnya di atas kawasan Uzbek begitulah. Dia tempat tersebut bergunung, tapi gunung itu satu gunung itu, kawasan gunung lain tu dia berbeza. Struktur gunung tu berbeza. Kalau gunung nampak dah punya bentuk gunung, tapi ini macam satu bentuk yang telah disiminkan. Satu bentuk macam plat besi yang telah dipacakkan. Dia berbeza. Jadi kita boleh tengok satu tempat yang berbeza lah. Ibu-ibu boleh tengoklah video-video amatur tu, ramai orang telah pergi mencari. Bila mereka mentadabbur ayat Quran ini, mereka pergi mencari nak dapatkan pengesahan. Pergi cari. Dan ada yang mengatakan, berkemungkinan, tak boleh kata yakin, berkemungkinan inilah tembok Ya'juj wal Ma'juj. Satu bentuk pegunungan besar yang telah diseliputi oleh satu bentuk binaan yang hampir sama dengan gunung, tapi tak macam gunung. Gunung natural lain adalah nampak batu-batuan yang terbentuk tu, tapi ini masa satu bentuk yang cantik. Dia punya bentuk ukiran cantik dan sebagainya, menggambarkan ini merupakan, boleh dikatakan sebagai tempat yang sadar ataupun tembok Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Okey. Kita tengok beberapa hadis yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis, antaranya yang telah dimuatkan dalam kitab Sahih Bukhari, iaitu bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Pertama sekali, dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ummu Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab bin Jaish, bahawa Rasulullah SAW pernah datang ke rumahnya dengan teguh bergapah dan bersabda, La ilaha illallah wailul lil arabi min syarr qad iqtarab. Futihal yawma min radamin Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. وقال زينب البنت الجيش فقلت يا رسول الله أفنحلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. Maksudnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, celakalah bangsa Arab kerana keburukannya telah dekat. Pada hari ini, dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sedikit seperti ini. Lalu baginda melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuknya. Zainab bin Jaish berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa padahal di antara kami masih ada orang saleh? Baginda berjawab, ya, apabila keburukan telah banyak dan bermaharajalela. Macam saya beritahu tadi lah, baginda Nabi buat macam ni. Ibu jari ni dengan jari telunjuk ni. Jadi besar ni, lubang tu dah dikorek. Jadi bila mana Zainab bin Jaish kata, adakah akan berlakunya kemusnahan
di sebalik keadaan kita masih lagi ada orang-orang yang saleh? Bagi jawab, ya. Sebab apa? Bila banyaknya kerosakan berlaku, walaupun masih ada orang baik, maka dia tak akan datang. Dia tak akan kena kepada orang yang tak baik saja. Dia kena semua. Ya, kena semua. Contoh kita katakan, di kawasan taman kita ini, ada surau, ada mereka yang mengimarahkan surau. Dalam masa yang sama, ada mereka yang buat maksiat secara terang-terangan dan sebagainya. Bila berlaku maksiat tersebut, maka Allah tak turunkan bala kepada yang buat maksiat sahaja. Dia tukar semua sekali. Tukar kalau banjir, walaupun ada keajaiban Allah nak tunjukkan, kadang-kadang banjir tersebut tak masuk ke dalam surau, tak masuk dalam masjid. Allah babaskan itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kebiasaan akan kena semua. Rumah-rumah Pak Imam pun kena. Motor Bilal pun kena. Sebab apa? Sebab satu kawasan yang menyeluruh. Disebabkan berlakunya kemaksiatan, punya kezaliman di satu tempat itu. Dia kena semua. Walaupun ada mereka-mereka yang soleh dan soleh. Ada mereka yang masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini memang dah banyak berlaku secara terang-terangan. Kezaliman, kemaksiatan, terang-terangan berlaku. Maka mungkin akan datang lagi jelas sampaikan turunnya Imam Mahdi untuk memperbetulkan keadaan tersebut. Okey. Baik. Maka disebutkan di sini Nawawi bin Sa'man radhiyallahu anhu bagi tahu bahawa iaitu Ya'juj Ma'juj ni mereka segera datang dari seluruh tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati danau Tabariyah dan meminum airnya. Bila turunnya Ya'juj ini, perkara pertama dia akan lalu di Tasik Tabari tu, Tabariyah, dan meminum airnya. Lalu orang-orang yang kemudian melewati sana berkata, di danau ini dulu pernah ada air. Dan Nabi Isa AS masih ditahan bersama sahabat-sahabatnya sehingga hari itu kepala seekor lembu adalah lebih baik daripada kamu, daripada 100 dinar. Ya'juj Ma'juj keluar, lalu Tasik itu, depan itu ada air, belakang kering. Ramai tak ramai Ya'juj Ma'juj ini, turun mereka dengan cepat, lalu ikut Tasik, depan ada air, belakang kering. Itu Tasik dan ada air. Kalau laluan pokok, depan ada pokok, belakang licin. Nak kata ramai tak ramai, Ya'juj Ma'juj. Ini wallahu alam lah, sama ada pokok itu dimusnahkan ke macam mana, wallahu alam. Kalau logik kita fikir, kalau ramai yang turun laluan itu, maka dia pijak-pijak pokok tu, memang licin betul lah pokok tu. Sebab kalau kita tengok event apa-apa ni besar-besar ni, dah ramai sangat berkumpul, pijak pokok yang besar pun jadi patah. Gambarannya mungkin begitulah, wallahu alam, apa yang akan berlaku, itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Maka bila mana Nabi Isa AS, ketika mana Allah perintahkan beradalah bersembunyi di gunung-gunung yang berkaitan, maka mereka tidak ada senyekal pun tempat di bumi melainkan mereka menjumpai bangkai-bangkainya. Bila mana Ya'juj Ma'juj ini dilihat, bila dia dah bersembunyi di gunung-gunung, Ya'juj Ma'juj ramai ni. Ya'juj Ma'juj dah keluar bertebaran, maka bersembunyi di gunung, maka bila mana Allah perintahkan boleh keluar. Boleh keluar, sebab Ya'juj Ma'juj ini dah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimusnahkan macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan satu bakteria yang akan memakan leher-leher mereka, dan bila mana bakteria tersebut makan leher mereka dan mereka mati bergelimpangan. Bila Nabi Isa AS dan orang Muslim keluar daripada gunung-gunung, mereka melihat bertebaran bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini. Maka Nabi Isa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantar burung berleher panjang mengambil jasad Ya'juj Ma'juj dan dicampakkan di tempat yang tidak diketahui, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan yang lebat untuk membersihkan bangkai-bangkai dan kebusukan daripada bangkai-bangkai tersebut. Okay? Itu keadaan wujud pada bagaimana kesudahan Ya'juj Ma'juj itu. Berdasarkan yang pertama lah, berdasarkan yang pertama. Baik, hadis yang seterusnya iaitu Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu membicarakan tanda-tanda hari kiamat, antara lain disebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, baginda bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka membicarakan tentang as-sa'ah, iaitu kiamat. Kemudian mereka kembali membicarakan Isa. Kemudian baginda menyebut tentang terbunuh Dajjal, lalu berkata, kemudian manusia kembali ke negara masing-masing,
lantas mereka dihadapi oleh Ya'juj dan Ma'juj yang datang dengan segera dari setiap tempat yang tinggi. Tidak ada satu pun tempat air melainkan mereka minum dan tidak ada sesuatu pun melainkan mereka rosakkan. Mereka minta pertolongan kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah, lantas Allah mematikan mereka iaitu Ya'juj dan Ma'juj dan bumi pun berbau busuk kerananya. Lalu mereka meminta pertolongan lagi kepadaku, kemudian aku berdoa kepada Allah, lalu Allah mengirimkan air yang bawa jasad-jasad mereka ke laut. Itu yang kedua. Pertama tadi yang merujuk kepada Allah hantar burung, ambil buang dan turunkan hujan. Yang keduanya Allah kata Allah bagi satu air yang banyak dan menghanyutkan semua jasad-jasad Ya'juj Ma'juj ke laut. Okay? Baik. Kemudian seterusnya daripada kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, iaitu dan keluarlah mereka iaitu Ya'juj dan Ma'juj kepada manusia dan minum semua air dan orang-orang pun berlari darinya. Lalu mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Kemudian anak-anak panah itu kembali kepada mereka dengan berlumuran darah. Lantas mereka berkata, kami telah mengalahkan penduduk bumi dan kami menguli kekuatan dan ketinggian orang-orang yang berada di langit. Lalu Allah mengadakan ulat-ulat iaitu virus bakteria ke kuduk-kuduk mereka, di tekak-tekak mereka, di leher-leher mereka. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya bahawa binatang-binatang di bumi sudah itu menjadi gemuk-gemuk, penuh lemak dan susu dan mabuk kerana makan daging mereka. Dan gambarkan bila mana bakteria itu makan leher-leher mereka Ya'juj Ma'juj ini. Jadi hasilnya adalah bila mana jatuh ke bawah, ada binatang lain pergi makan ulat-ulat tu. Jadi bila ulat-ulat tu dimakan oleh binatang, gambarannya adalah tengok binatang semua jadi gemuk-gemuk. Jadi siap-siap semua sekali. Ya, penuh lemak. Dan akhirnya binatang-binatang tu mabuk kerana makan daging-daging Ya'juj Ma'juj tu. Mabuk. Mula-mula makan jadi gemuk. Mungkinlah keadaan jasad dan juga tubuh Ya'juj Ma'juj fizikal tu besar-besar. Jadi binatang makan bangkai Ya'juj Ma'juj tu semua jadi gemuk. Tapi selepas itu dia mabuk. Binatang mabuk, wallahu a'lam lah bagaimana binatang mabuk tu. Kita tengok bagaimana kuda mabuk, tuyul tayang, lembu mabuk, wallahu a'lam lah. Mungkin itulah gambaran-gambaran awal lah yang kita boleh bayangkan sedikit sebanyak. Yang betul-betulnya kita tak dapat nak bayangkan secara hakikinya macam mana. Okey. Baik. Okey. Di manakah tempat yang kita jelaskan tadi, di Ya'juj Ma'juj ni? Tempat ini tidak dikenal pasti di mana tempatnya, tetapi beberapa orang telah jelaskan bahawa tempat itu nampak ke arah di bahagian atas utara, bahagian atas utara. Bahagian atas utara, maka Imam Ibn Katsir rahimahullah dan tafsirnya jelaskan bahawa dan menurut petunjuk ayat-ayat sebelum itu, dinding tersebut dibangunkan di antara dua gunung. Dinding itu di antara dua gunung, gunung yang besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung yang berhadapan. Dua gunung yang berhadapan. Gunung yang berhadapan tersebut maka dibina tembok di situ. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Masa dibakar besi itu, sampailah besi itu sama level dengan puncak tu. Bukan bakar sikit je, bakar yang dia bakar besi itu sampai lebu, dan tahap besi itu sampailah kepada menutup kedua gunung tu. Imam Bukhari berkata, seseorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat dinding itu seperti kain yang bergaris. Lalu baginda bersabda, sungguh engkau telah melihatnya. Dan bagi tahu bahawa ada sahabat pernah nampak gunung tu macam kain bergaris, macam kain lasia kita kan, macam dia ada bentuk garis-garis itu kan. Jadi hakikatnya itulah dindingnya. Dan apa digambarkan oleh orang-orang yang pergi mencari memang gambarannya begitu. Dinding itu, gunung itu macam kain lasia. Begitu. Dia punya jalu-jalu begitu kan. Kain lasia kita kan macam jalu-jalu. Begitulah gambaran gunung yang mana menjadi tempat didindingkan, dikuburkan Ya'juj Ma'juj tu. Kemudian Said Qutb berkata telah ditemukan sebuah dinding dekat kota Tirmiz yang terkenal dengan pintu besi. Mana pula kota Tirmiz ni? Yang satu kota yang terkenal dengan pintu besi tu. Jadi dimaksudkan dengan Tirmiz ini iaitu satu tempat yang terkenal di sungai, di kawasan sungai yang dikelilingi oleh pagar dan pasar yang meriah, yang besar.
Dan kemudian orang nisbahkan Tirmizi tu dengan Tirmizi, penyusun kitab. Itulah Imam Tirmizi tu. Wallahu alam. Ini pandangan daripada Imam Qurtubi lah. Baik. Dan tempat ini pernah dilalui oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Sid Bagel dan catat dalam bukunya. Maka itu di kawasan sana. Wallahu alam. Demikian pula telah disebut oleh sejarawan Spanyol yang bernama Clepego dalam perjalanannya pada tahun 1403 Masihi. Katanya dinding kota pintu besi terletak di antara Samarkand dan India. Dan boleh jadi ini adalah dinding yang dibangunkan oleh Zulkarnain. Itu mungkin keadaannya begitulah, wallahu alam. Tapi kau-kau yang tekan bahawa di belah-belah utara tu, belah-belah bahagian Uzbek semua sekali tu. Kemudian boleh jadi dinding itu adalah pagar yang mengelilingi kota Tirmiz yang disebut oleh Yaqut wa Al-Hamawi dalam Majmu' Al-Buldan. Bukan dinding Az-Zulkarnain. Ini dinding kota, bukan dinding yang digambarkan oleh Zulkarnain. Ini dinding kota yang tinggi sahaja. Dan tidak perlu untuk kita bersusah payah untuk menentukan letaknya dinding Zulkarnain itu, kerana apa yang dikabarkan adalah daripada hadis-hadis sahih, iaitu Ya'juj Ma'juj itu akan wujud sampailah waktunya dan sampailah ketika dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah bagi tahu dalam surah Kahfi tadi, iaitu qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd wa nufikha fi suri fa jama'nahu jam'a. Tadi Allah bagi tahu, maka bila sudah tiba janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia akan menjadikan hancur luluh dan janji Tuhan itu adalah benar. Akan jelas bahawa kalau ditakdir keluar Ya'juj Ma'juj itu, memang nampaklah Ya'juj Ma'juj itu keluar. Baik. Maka ada dalil yang mengatakan bahawa memang dinding itu belum lagi terbuka. Dinding itu belum lagi terbuka. Walaupun Nabi bagi tahu setakat ni dikoreklah besar ni, tapi belum terbuka keseluruhan. Maka apa dalilnya? Iaitu baginda Nabi SAW bersabda daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, yahfirunahu kulla yawmin hatta idza kadu yakhrikunahu qala alladhi alayhi murji'u fasatakhriqunahu ghadan qala fayu'iduhu Allah azza wa jalla ka'ashaddi ma kana hatta idza balagu muddatahum wa arada Allah ta'ala ayyab'athahum 'ala an-nasi qala alladhi alayhi murji'u fasatakhriqunahu ghadan insya'allahu ta'ala wastathna qala فيرجعون وهو كهيئته حين تركه فيحرقونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم. Hadis ini jelaskan pada kita, mereka menggali setiap hari, menggali lubang itu setiap hari, sehingga ketika mereka hampir dapat merobohkannya, maka berkatalah yang menjaganya kepada mereka, kembalilah, kamu esok akan dapat melubanginya. Lalu Allah mengembalikan sekukuhnya semula, sehingga bila telah sampai waktunya dan Allah berkehendak melepaskannya ke tengah-tengah manusia, maka berkatalah penjaga itu kepada mereka, kembalilah esok, kamu akan dapat melubanginya jika Allah telah menghendaki. Lalu mereka kembali lagi, sedangkan itu dalam keadaan seperti waktu mereka mendengarkannya dulu, lalu mereka melubanginya dan keluarlah beramai-ramai. Gambar hadis ini jelas kepada kita, mula-mula mereka menggali, dia tengah gali lah. Bagaimana Nabi bagi tahu, dia tengah menggali, gali, besarlah, jadi besar ni. Mereka balik, Allah tutup lubang tu. Datang esok hari, dia gali balik. Gali, besar ni. Lepas tu esok pun dia balik. Sampailah bila mana ketika Allah mengizinkan nak keluarkan Ya'juj Ma'juj, yang penjaga tu bagi tahu, insya-Allah lubang ni akan terbuka. Maka dengan perkataan insya-Allah tersebut, maka Allah izinkan lubang itu stay kat sini. Esok datang, diluaskan, dan mereka boleh keluar daripada tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi gambaran utamanya Allah nak bagi tahu insya-Allah tersebut satu perkataan yang besar yang kita kena gunakan. Tak boleh kita kata esok kita jumpa ada program siap. Okey, boleh confirm datang. Tak boleh kita nak katakan begitu, illa perkataan insya-Allah, dengan izin Allah kita boleh sampai. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sampai, maka kita boleh sampai. Sebagaimana Ya'juj Ma'juj ini, dia kata esok kita gali lagi. Allah tutup lubang tersebut, kecuali bila mana disebut kata insya-Allah, maka automatik lubang itu terbuka dan mereka keluar beramai-ramai. Mereka keluar beramai-ramai. Baik. Yang terakhir adalah, jadi
Ya'juj Ma'juj ini merupakan di antara tanda-tanda besar kiamat. Ya, antara tanda-tanda besar kiamat dia akan keluar pada akhir zaman nanti. Maka apakah persediaan kita untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj ini? Persediaannya kita lebih kepada memperkukuhkan akidah kita, memperkukuhkan kita punya iman kita, sebagaimana kita lihat dalam perbahasan kita dengan Dajjal sebelum ini, iaitu Dajjal ini bila mana dia keluar, dia akan bagi fitnah-fitnah yang tak dapat nak tolak oleh orang-orang yang kurang beriman. Orang imannya nipis, maka mudah dia termasuk dengan fitnah Dajjal. Jadi disarankan untuk kita baca 10 ayat daripada suratul Kahfi untuk membentin diri kita daripada fitnah Dajjal. Wa amma untuk Ya'juj Ma'juj ini, ketika mana benteng kita telah kuat, ketika mana kita berada di sebelah Nabi Isa AS dan bukan berada di sebelah Dajjal, maka bila keluar Ya'juj Ma'juj, Allah telah perintahkan Nabi Isa dan juga orang beriman itu bersembunyi di gunung, maka kita akan selamat di sana, dan ketika itulah Ya'juj Ma'juj akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi bakteria yang besar, dan akhirnya Ya'juj Ma'juj akan musnah, dan akhirnya bumi akan aman selepas keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan selepasnya dimatikan Ya'juj Ma'juj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikitlah kita bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, tentang bagaimana Ya'juj Ma'juj ini sifatnya macam mana, keadaannya macam mana, bagaimana Allah telah kurung mereka dalam satu gunung yang besar, dan akhirnya akan dikeluarkan pada satu dan saat ketika yang Allah telah janjikan nanti. Saya setakat itulah perkongsian berkaitan Ya'juj dan Ma'juj. Kita buka pada soalan lah insya-Allah pada pertemuan kita pada pagi ini. Wallahu ta'ala, serahkan kepada Puan Ainun. Okey, baik, kita buka soalan untuk ni bertanya pada Ustaz. Silakan. Soalan pada Puan Iso, Ustaz, Ya'juj Ma'juj sudah ada dari dulu lagi. Artinya bila mereka keluar nanti umur mereka tu sangat tua ke? Okey, baik. Ya'juj Ma'juj ini, dia digambarkan dia macam manusia ke, macam kita. Dia ada beranak pinak, ada beranak pinak dan sebagainya. Jadi mereka akan bertambah. Dia macam kita, macam manusia, macam kita. Dia bukannya macam satu stay tak bergerak tu. Dia bergerak. Dia ada dia punya ada pembiakan dia, ada yang tua meninggal dan sebagainya, dan dia semakin ramai. Dan itu dikatakan Ya'juj Ma'juj ni mereka punya kekuatan tu luar biasa, lebih daripada kekuatan kita, dan kita tak tahu macam mana mereka keluar dekat dalam bentuk macam mana. Adakah mereka akan ikut jasad ketika mana zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dan semua sekali, ataupun dia akan ikut jasad sebagaimana jasad manusia pada akan datang. Maksud jasad kita ni rendah-rendah lah, reach lebih kurang dalam 200 cm ke bawah. Kalau ikutkan zaman Nabi Adam itu besar-besar. Wallahu alam, itu yang kita tak dapat nak pastikan kerana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Jal Izan, adakah Ya'juj dan Ma'juj ni keturunan Genghis Genghis Khan? Khan. Aku boleh Khan benda ni. Kebelakan. Tak, dia sebab Ya'juj Ma'juj ini dia sub daripada Yafis bin Nuh. Dia pecah kat situ lagi. Dia pecah kat situ lagi. Walaupun ada kata dia ni keturunan daripada Mongol dan sebagainya, tak. Dia pada Yafis bin Nuh, dan terus kata diletakkan dalam kubu dia tu, kubu Ya'juj Ma'juj tu yang telah dibuat oleh Zulkarnain tu. Jadi dia tak ada kaitan dengan Genghis Khan dengan Kublai Khan tu. Itu merujuk kepada geng Mongol yang telah sebab itu geng tu geng ganah juga. Geng Genghis Khan dan Kublai Khan geng ganah juga, yang mana ketika itu dia musnahkan, dia bunuh orang tanpa rasa simpati. Tapi ini berbeza dengan apa yang berlaku. Kemudian di bawah ini Ya'juj Ma'juj keturunan Nabi Nuh. Anaknya nama apa? Oh, Yafis bin Nuh. Yafis bin Nuh. Okey. Baik, artinya mereka ada yang sudah mati dan ada generasi baru. Betul. Dia ada yang sudah tiada dan ada generasi yang akan datang. Dan dia akan, sebagaimana pembiakan manusia, dia akan beranak dan akan bertambah. Mungkin di sebalik gunung tersebut, kita tak tahu, mungkin gunung itu sekadar bentuk atas begitu, di bawah itu mungkinlah merata Ya'juj Ma'juj ni. Tak dapat kita nak pastikan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi kita duduk ni, kita duduk atas bumi. Dalam bumi itu kita tak tahu apa yang ada. Kita tak tahu apa yang ada. Mungkin sekadar kita ni nak imajinasi kita lah. Mungkin di dalam itu semua Ya'juj Ma'juj pun kita tak tahu.
Sebab kita duduk atas bumi. Dalam bumi tu Ya'juj Ma'juj. Mungkin juga tak tahu sebab apa. Kalau ikutkan nisbah tu ramai tu. Ramai. 1999 itu Ya'juj Ma'juj seorang kita. Jadi kalau kita nisbahkan atas dunia kita ni, ada kita katakan ada dalam 30 bilion manusia. 30 bilion manusia kita kalikan dengan 999. Berapa dapat? Ramai. Mungkin itulah gambaran, wallahu alam, kita tak dapat pastikan itu. Mungkin itulah alam ghaib yang kita kena percaya. Ada yang Ya'juj Ma'juj, bilangannya yang banyak, tetapi kita tak boleh katakan di mana tempatnya, di mana dia duduk macam mana. Itu wallahu alam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya'juj Ma'juj ini seakan orang keldil tapi ganas. Ya'juj Ma'juj ini kita nak kata keldil, tak boleh kata keldil. Sebab itu dalam hadis tentang Ya'juj Ma'juj ini ada katakan sejengkal, ada kata 2 jengkal, ada kata 1 inci, ada 2 inci dan sebagainya. Itu pandangan-pandangan hadis-hadis yang maudhu', hadis yang tak sahih, dan adanya kita pertambahan dengan unsur-unsur cerita-cerita Israiliyat, cerita yang nak menjelaskan kesedapan ataupun nak gambarkan bahawa syoknya cerita Ya'juj Ma'juj ni. Tapi nak katakan dia betul-betul begitu, kita tak dapat pastikan. Tapi yang Nabi bagi tahu dalam hadis sahih ini, mereka ni mata sepet, dahi luas, hidung kecil dan muka tebal. Itulah dia punya tu. Adakah Alexander the Great ni Iskandar Zulkarnain? Okey, sama dengan Iskandar Zulkarnain. Wallahu alam, ada kata sama, ada kata tak sama. Banyak bahasa-bahasa yang dikatakan Alexander the Great ni orang yang sama dengan Zulkarnain. Ada yang kata tak sama. Jadi kecenderungan saya tu mengatakan orang yang berbeza. Sebab dalam beberapa siri kupasan yang kita telah lihat bahawa Zulkarnain dengan Alexander the Great ni orang yang berlainan. Orang berlainan, bukan orang yang sama. Wallahu alam. Mengikut beberapa hadis berkenaan turunnya Nabi Isa sehingga baginda wafat, semua peristiwa berlaku sekitar Asia Barat. Bagaimana keadaan dunia luar dari Asia Barat? Apakah masih ada orang Islam ataupun tidak pada waktu itu? Kerana ada riwayat mengatakan bahawa Nabi Isa akan mengelilingi bumi, mereka Dajjal telah disebut akan pergi ke seluruh pelosok dunia, di Mekah dan Madinah. Okey, baik. Keseluruhan dunia kita ni akan dikuasai. Maksudnya, dia tidak berlaku di sebelah Asia Barat sahaja, dia akan berlaku di seluruh dunia. Cuma gambarannya merujuk pada sana lah, merujuk pada sana. Ya'juj Ma'juj dia keluar, dia akan bertebaran seluruh dunia. Sebagaimana Dajjal pun dia keluar, dia akan menjelajah seluruh dunia kecuali tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Nabi Isa pun sama. Dalam tempoh tersebut kita tak dapat nak bayangkan macam mana keadaannya, macam mana kehidupan pada masa akan datang. Tetapi kalau kita tengokkan kepada teknologi yang dah ada sekarang ni, memang nak travel ke satu tempat ke tempat yang lain memang cukup mudah. Dahulunya mungkinlah susah kata nak pergi, contoh orang nak pergi haji dulu, main lama lagi kan, 3 bulan naik bot baru sampai. Hari ni sehari semalam dah sampai dah. Jadi bukan perkara yang mustahil kita nak katakan bahawa Dajjal mengelilingi dunia, Nabi Isa pun boleh mengelilingi dunia dalam tempoh yang singkat, yang boleh masuk ke seluruh pelosok dunia kita lah. Tempat pedalaman boleh masuk, tempat luar boleh masuk. Jadi itu perkara-perkara yang akan datang dengan teknologi yang mungkin akan lebih berkembang daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Kalau kita lihat penggunaan telefon kita pun dah canggih-manggih hari ini, pada masa akan datang, wallahu alam bagaimana teknologi itu akan turun dan akan membantu manusia dan akan membantu Nabi Isa dan juga orang-orang Islam yang lain untuk menghadapi Dajjal dan menghadapi Ya'juj Ma'juj itu. Wallahu alam. Okey, Zulkarnain. Okey, Zulkarnain, nama asal dia adalah dia Zulkarnain, nama asal dia kalau ikut Ibn Abbas kata namanya Abdullah bin Ad-Dahaq bin Ma'ad. Itu nama asal dia. Dan ada yang mengatakan dia nama Mus'ab bin Abdullah bin Kinan. Itu nama dia. Itu nama yang disandarkan kepada nama asal dia lah. Zulkarnain itu merupakan dua. Iaitu nama ini iaitu Abdullah bin Dahaq ini, Zulkarnain dia, itu merujuk pada dua tempat barat dan timur yang telah dikuasai oleh Zulkarnain ini. Jadi itulah digelakan dengan Zulkarnain. Dia telah mencapai wilayah timur
dan mencapai wilayah barat. Jadi dua tempat tersebut dia telah capai, maka digelarnya Zulkarnain. Maka kalau kita ada anak dua orang nama yang sama kan, nama yang panggil Zu, kita panggil Zu. Bukan Zu tempat haiwan tu tak, Zu ni merujuk pada dua. Contoh kita katakan anak kita ni nama apa? Nama Abdul kan, nama bukan nama Abdul, nama Khairul lah, Khairul, nama Khairul. Jadi Zu Khairul. Dua Khairul, Zu Khairul. Anak kita ni anak sulung nama Zu Khairul, nama dua Khairul, kita panggil Zu Khairul. Boleh, tak ada masalah. Okey. Baik. Okey. Okey, Masjid Tur saya tak bagi tahu, itu Masjid Tursina. Masjid Tursina. Di Bukit Tursina. Masjid tu ni di Bukit Tursina. Okey, Iskandar Zulkarnain, dia hidup pada zaman mana? Dia berada pada zaman sebelum daripada zaman pada Nabi SAW, saya lupa zaman mana. Dia bukan berada sebab bila mana dimasukkan dalam Quran, bermaksud dia berada pada zaman sebelum lagi zaman kenabian kita lah, zaman Nabi SAW. Itu zaman Nabi mana tu saya tak boleh nak cerita sebab terlupa, takut tersalah. Itu pun nama zaman tersebut. InsyaAllah nanti saya rujuklah data yang terkini, saya akan beritahu pada masa pertemuan kita akan datang. Ada lagi soalan daripada jemaah? Saya rasa setakat itu sahaja saya. Baik. Kita tutuplah dengan Jazakallahu khairan al-fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf atas pencerahan ilmu, dan semoga apa yang disampaikan Ustaz ini dapatlah kita memberi kefahaman dan penjelasannya secukupnya. Dan maka kita diwajibkan untuk mencari ilmu kerana Islam mencakupi seluruh aspek yang telah menentukan hukum, undang-undang dan peraturan dan semua perkara yang menyentuh perbuatan dan kehidupan manusia. Dan dari pihak pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara pada saya, yang sebenarnya itu hanya lebih langsung Allah Ta'ala. Dan seterusnya akan bersiaran pada pukul 5.30 petang nanti, iaitu sunnah-sunnah yang dilupakan yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz. Dan terima kasih kepada jemaah yang sudah diluangkan masa hingga ke akhirnya. Ustaz, kita bolehlah tutup dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, insyaAllah terima kasih kepada semua yang hadir pada pertemuan pada pagi ini. InsyaAllah kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.